Assalamualaikum Doktor, saya Muhammad Firdaus bin Zainal, nombor matrik 258684, yang mana saya akan bahaskan tentang penilaian prestasi. Penilaian prestasi memerlukan pengurusan yang baik. Pengurusan yang baik perlu 4 komponen yang penting, iaitu planning, organizing, leading dan controlling, untuk mengatur gerak kerja bagi pentadbiran menjadi berkualiti. Kalau dari segi prestasi, menurut kamus bermaksud pencapaian atau hasil. Dalam aspek pengurusan sumber manusia, penilaian prestasi membawa maksud penilaian pencapaian kerja ataupun penilaian hasil kerja. Kalau konsep prestasi kerja secara asasnya adalah tahap di mana seseorang individu itu dapat membantu bagi mencapai objektif organisasi. Selain daripada itu, maklumat yang didapati juga boleh digunakan untuk memperbaiki kelemahan pekerja dan membantu membangunkan kerjaya mereka. Definisi penilaian prestasi menurut Reyes and Rule, definisi penilaian prestasi sebagai satu proses untuk menentukan dan menyampaikan kepada pekerja tahap prestasi mereka. Dan terdapat dua definisi yang agak relevan. Yang pertama, berfungsi untuk tujuan pentadbiran yang memberikan maklumat untuk membuat gaji dan kenaikan pangkat. Yang kedua, maklumat tersebut digunakan untuk diagnosis dalam perancangan latihan, perancangan kerjaya, dan untuk dapat maklum balas dan bimbingan berdasarkan maklumat penilaian ini. Penilaian prestasi terdapat proses-proses yang terlibat, iaitu dari segi menetapkan standard kerja, menilai prestasi sebenar pekerja berbanding dengan piawaian, memberi maklum balas kepada pekerja dengan tujuan untuk motivasikan diri. Menurut Abdul Karim 1999, penilaian prestasi di Malaysia ni telah bermula sejak pelibatan British lagi di dalam hal ehwal politik dan ekonomi. Okey, tujuan penilaian prestasi ini menurut Long Jeneke and Fink 1999 mendapati bahawa prestasi yang berjaya sistem penilaian dapat dibahagikan 3 komponen ketika, iaitu reka bentuk sistem, amalan pengurusan, sokongan dan penilaian. Tujuan pertama, penilaian prestasi membolehkan organisasi memberitahu pekerja mereka mengenai kadar pertumbuhan mereka, kecekapan dan potensi mereka. Tujuan kedua ialah memberi peluang kepada pekerja membincangkan tentang prestasi dan piawaian prestasi penilaian mereka. Tujuan ketiga, menangani kepentingan prosedur dan borang penilaian yang mesra pengguna. Bentuk-bentuk tersebut harus memudahkan komunikasi antara pekerja dan penyelia. Tujuan terakhir, dalam mereka bentuk sistem yang berkesan adalah pemahaman oleh penyelia dan pekerja mereka. Proses penilaian peranan mereka di dalamnya ini memerlukan mereka memiliki latihan dan pendidikan. Sebab kegagalan dalam pelaksanaannya. Yang pertama, pengurusan tidak mempunyai maklumat yang cukup tentang prestasi pekerja. Yang kedua, piawaian yang digunakan untuk menilai pekerja adalah tidak jelas. Yang ketiga, pengurus tidak serius dalam membuat penilaian. Keempat, pengurus tidak bersedia untuk melaksanakan pengubah prestasi dengan pekerja. Kelima, pengurus tidak jujur semasa buat penilaian prestasi. Keenam, pengurus tidak mempunyai kemahiran dalam membuat penilaian. Ketujuh, pekerja tidak diberi maklum balas prestasi secara terusan. Kelapan, organisasi tidak mempunyai sumber yang cukup untuk menganjur prestasi yang baik. Kesembilan, perbincangan tentang pembangunan pekerja yang kurang berkesan. Yang kesepuluh, pengurus menggunakan bahasa yang tidak jelas masa proses prestasi. Cabaran penilaian prestasi. Penemuan beberapa kajian menangani cabaran penilaian prestasi dan akibat penilaian prestasi yang tidak dilakukan dengan baik
diringkaskan di bawah. Okey, yang pertama, pekerja menuntut terlalu banyak dari pekerja. Kedua, standard dan penilaian berbeza dan kadang-kadang tidak adil. Ketiga, nilai dan bias peribadi dapat digantikan standard organisasi. Keempat, pekerja mungkin tidak tahu bagaimana mereka dinilai kerana kekurangan komunikasi. Kelima, kesalahan penilaian dikurangkan oleh rintangan penilaian untuk memberi penilaian, terutamanya penilaian negatif. Keenam, maklum balas negatif dapat menurunkan semangat pekerja. Dan yang ketujuh, mereka mengganggu, membimbing dan lebih membina hubungan yang harus ada antara pegawai atasan sahaja. Asas dan prinsip penilaian prestasi EKBE Bilangan 42 menyatakan bahawa kedua-dua borang laporan penilaian prestasi LMPT dan SKT telah disatukan di bawah panel. Penilaian prestasi ini terdapat 5 jenis penilaian prestasi. Yang pertama adalah penilaian prestasi secara pengenalan yang dilaksanakan antara 1 hingga 6 bulan bermula dari tarikh pekerja lapor. Penilaian kedua adalah penilaian prestasi tahunan. Adalah keadaan ini di mana seorang pegawai biasanya dinilai secara tahunan. Penilaian prestasi ini dilakukan secara dokumentasi. Yang ketiga, penilaian prestasi khas menyerupai penilaian prestasi tahunan, tetapi akan dilakukan sekiranya ada keperluan sahaja. Yang keempat, tindakan pembetulan rupa dikenali sebagai RIPMAX, di mana penilaian ini adalah satu bentuk progresif disiplin, iaitu tindakan atau penilaian secara peringkat. Yang kelima, sesi malu balas. Penilaian secara tidak formal terhadap prestasi kerja akan diukur hari ke hari merupakan proses latihan antara ketua dan ahli kumpulan. Kesimpulannya, penilaian prestasi merupakan satu proses yang penting dalam sebuah organisasi dan pengurusan. Penilaian prestasi umumnya dilaksanakan untuk 2 tujuan utama, iaitu pentadbiran organisasi dan pembangunan pekerja. Terdapat pelbagai kaedah dan teknik yang boleh digunakan untuk oleh organisasi. Mereka bentuk sistem komponen memerlukan tujuan yang lebih jelas untuk melakukan penilaian prestasi. Semua pekerja mesti faham mengapa penilaian prestasi dijalankan dan tujuan khusus untuknya. Matlamat khusus akan membenarkan pengurus memilih kriteria prestasi, akan menyokong objektif organisasi dan meningkatkan motivasi pengurus untuk menjalankan penilaian dengan betul. Sekian, terima kasih.